Allah Ta'ala juga menciptakan manusia sebagaimana yang kita tahu. Kita mempunyai fizikal, kita mempunyai tubuh badan, adanya darah, adanya daging dan seumpamanya. Dan tubuh badan kita ini memerlukan kepada makanan. Tubuh badan kita ini tidak mampu untuk hidup, tidak mampu untuk kekal dalam keadaan sehat, melainkan diberikan makanan yang secukupnya. Jika tubuh badan kita ini tidak diberikan makanan yang secukupnya, apatah lagi pada hari ini ada macam-macam vitaminnya, suplemennya dan seumpamanya, nak supaya sehat. Jika sekiranya tidak diberikan makanan yang secukupnya, maka tubuh badan kita ini akan mendapat penyakit. Dan penyakit ini pula bila mana tidak dirawat, tidak diberikan rawatan yang rapi, tidak diberikan rawatan yang sewajarnya, tidak diberikan ubat yang sesuai, maka tubuh badan kita ini akan berhadapan dengan kematian. Kemudiannya pula dalam keadaan kita menjaga tubuh badan kita ini, berapa ramai di kalangan kita yang hidupnya itu maknanya macam-macam diambil supaya nak pastikan bahawa diri dia berada dalam keadaan yang sihat dan sempurna. Tetapi dalam keadaan kita berhati-hati itu juga masih ada di kalangan kita yang terkena penyakit. Maka penyakit ini juga perlu dirawat. Sekiranya tidak dirawat, maka perkara yang sama akan berlaku kepada kita. Bermula dengan sakit dan seterusnya akan menuju kepada kematian. Maka seperti mana tubuh badan kita memerlukan kepada makanan, maka hati kita, jiwa kita juga memerlukan kepada makanan. Bila mana jiwa kita ini tidak diberikan makanan seperti mana kita memberikan makanan kepada tubuh badan kita, maka begitulah juga jiwa kita, hati kita, dalaman kita sebagai seorang manusia ini akan sentiasa berhadapan dengan risiko penyakit. Penyakit sebagaimana yang kita sebutkan, tidak dirawat dia akan membawa kepada kematian. Dalam keadaan kita memastikan kita berada dalam keadaan sihat, itu pun kita masih lagi terkena kepada penyakit. Maka bila mana kita berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada dengan makanan, kita terkena kepada penyakit, maka kita akan rawat penyakit ini. Maka begitulah juga dengan hati. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anfal menceritakan kepada kita tentang orang-orang Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang Quraisy ini mati. Awaman kana mayitan, maknanya mereka ini pada waktu itu mati. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah mati itu dari sudut mati tubuh badan, tidak, mati fizikal, tidak, mati sebagaimana yang kita fahami pada hari ini, tidak, tetapi hati mereka mati pada waktu itu. Hati mereka tidak diisi dengan pengisian-pengisian rohaninya, dengan agamanya dan seumpamanya, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bahawa orang-orang Quraisy pada waktu itu sebelum kedatangan Islam mereka berada dalam keadaan kematian. Fa ahyainaha, dan kami hidupkan kembali hati-hati mereka. Maknanya hati juga mempunyai penyakit dan juga berhadapan dengan risiko kematian. Apatah lagi dalam kehidupan kita pada hari ini, ada banyak faktor yang boleh menyebabkan kepada hati kita ini berada dalam keadaan sakit, yang seterusnya boleh membawa kepada kematian hati. Antaranya ialah dengan terlalu banyak melakukan dosa. Sama ada dosa itu merupakan dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, ataupun ia boleh berpunca daripada akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik, akhlak yang teruk, akhlak yang tidak terpuji yang kita lakukan. Boleh jadi juga hati kita kotor, mungkin kita tidak buat jahat, mungkin kita tidak buat dosa, tetapi kita meninggalkan wajibat. Meninggalkan wajibat juga boleh menyebabkan hati kita rosak, hati kita mati. Orang tak semayang, dia kata saya tak buat dosa pun, saya tak semayang je. Tak semayang itu juga menyebabkan hati seseorang itu mati. Kerana apa? Ia merupakan tarku wajibat. Dan oleh kerana itu ada banyak, kita kata, godaan-godaan yang berlaku di luar, ada banyak cabaran yang berlaku di luar. Maka sebagaimana tubuh badan kita berhadapan dengan ujian, maka begitulah juga hati kita berhadapan dengan pelbagai penyakit-penyakit rohani ini. Maka hendaklah sentiasa diubati. Dalam keadaan kita sentiasa berhati-hati, terkena juga penyakit, maka penyakit yang kita yang terkena kepada kita itu juga perlu dirawat dengan sebaiknya. Nah. فقط بس تصحيح، هي الآية في سورة الأنعام ليست الأنفال. سورة الأنعام. Ayat yang dibacakan tadi daripada surah Al-An'am, bukannya surah Al-Anfal. آسف أخطأت. هذا
موضوع القلوب وجد من علماء الإسلام اهتماما خاصا، كما وجد مثلا موضوع القرآن الكريم وجد اهتماما من العلماء كبيرا، فنشأ علم التفسير، ونشأ علوم القرآن والقراءات والروايات. والحديث الشريف وجد اهتماما من العلماء، فنشأ علم الحديث وعلم تراجم الرجال وعلم السير والشمائل. والعبادات الظاهرة الحج والزكاة والصوم والصلاة وجدت اهتماما من العلماء، فنشأ علم الفقه. كذلك القلوب والتزكية وجدت اهتماما من العلماء، فنشأ علم اسمه علم التصوف، أو علم تزكية النفس، أو علم التربية. ليس مشكلة في الأسماء. فالتصوف هو علم من العلوم، ويحتاج يعني إلى دراسة، ويحتاج إلى معرفة. والإنسان إذا أراد أن يرتقي بقلبه ويحسن من علاقته بالله عز وجل، يحتاج أن يستفتي عالما في هذا الشأن. أنا أقول يحتاج، لا يقول شرط، ليس شرط كما يقول بعض الصوفية، ولكنه يحتاج إلى عالم رباني يشخص له كما قلنا الأمراض، ويعطيه من الأوراد، ويعطيه من النصائح والتوجيهات والإرشاد ما يجعله يرتقي بنفسه. Persoalan hati ini merupakan suatu ilmu yang diberikan perhatian yang begitu penting, begitu besar oleh para ulama. Seperti mana Al-Quran, para ulama memberikan perhatian yang begitu serius kepada Al-Quran, sehingga lahir kepada kita seperti mana yang kita biasa pelajari ilmu tafsir. Di sana ada ulumul Quran, di sana ada orang yang mempelajari ilmu qiraat, di sana ada orang yang mempelajari riwayat. Begitu juga dengan ilmu hadis. Para ulama memberikan penekanan yang begitu hebat kepada ilmu hadis, hingga kan lahir pada hari ini ulumul hadis, ilmu yang berkaitan dengan kepribadian, riwayat hadis. Begitulah juga dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadat yang kita lakukan, ibadat al-zahirah, ibadat yang khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sehinggalah lahir kepada kita pelbagai bentuk buku-buku fiqh. Dan di sana juga para ulama memberikan perhatian yang begitu serius kepada permasalahan jiwa, an-nafs, sehingga lahir kepada kita ilmu-ilmu yang pada hakikatnya sama, perbezaan mungkin pada nama, dan nama ini bukanlah sesuatu yang kita kata nama kalau apa saja, asalkan isi kandungannya, perbincangannya masih lagi berlega pada perkara yang sama. Nama kala ianya sebagai tasawuf, nama kala ianya sebagai tarbiyatun nafsi, nama kala ia tazkiyatun nafsi, nama kala ianya sebagai tarbiyah. Yang penting ia merupakan suatu ilmu yang membincangkan tentang permasalahan hati. Oleh kerana ia merupakan satu ilmu daripada ilmu-ilmu yang banyak dalam Islam ini, maka ia memerlukan kepada pembelajaran, memerlukan kepada pengetahuan. Dan kita sebagai orang yang biasa ini memerlukan kepada seorang alim rabbani yang boleh memberikan tunjuk ajar kepada kita. Walaupun, dan saya menyatakan bahawa itu bukan syarat. Maksudnya tidak semestinya bila mana kita nak belajar ilmu tasawuf kena ada alim rabbani. Tetapi yang lebih baiknya ialah kita mempelajari ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tazkiyatun nafsi ini, ilmu tarbiyah ini daripada seorang guru yang rabbani, seorang guru yang yang baik, yang elok. Yang mana guru ini akan memberikan kepada kita aurat, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang tertentu,
dan memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik, yang akan membawa hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. أنا سأحاول أن لا بأس نفتح مجال الأسئلة بعد ذلك. نعم. لا بأس. أنا أختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة وأساس في علم تزكية النفس، وقاعدة عظيمة جدا من قواعده. هذا الحديث الذي رواه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأورده الإمام الترمذي في السنن، وقال عنه حسن صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يرسم ثلاث دوائر هي أهم دوائر بالنسبة للمسلم. كل واحد فينا الآن جالس في المسجد تهمه هذه الدوائر الثلاث: دائرة حق الله عز وجل، حق الخالق، ودائرة حق النفس، ودائرة حقوق الناس الخلق. فدائرة حق الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. اتق الله أي اجعل بينك وبينه وبين عذابه ما يتقى، شيء يمنعك من العذاب. هذه التقوى. وهذه التقوى وهي التي قال عنها الإمام علي هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، استعداد للموت. هذه التقوى هي وصية الله عز وجل لكل الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وأنتم، أن اتقوا الله. اتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه التقوى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. بعض الناس تجده بعيد عن الحرام إذا كان أمام الناس وتحت أعينهم وسمعهم وأبصارهم. بعض الناس يتقي الله إذا كان غنيا، إذا كان في وضع مريح اقتصاديا. بعض الناس يتقي الله إذا كان سعيد، ولكنه إذا كان شقي أو إذا كان فقير أو إذا كان في غضب أو إذا كان مظلوم يترك التقوى، أو إذا كان قوي يترك التقوى، إذا كان ضعيف يتقي الله، إذا كان أمام الناس يتقي الله، إذا كان وحده لا يتقي الله. هذا ليس تقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى الشرط: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت. هذه الدائرة الأولى. نعم. Saya suka untuk mengakhirkan perbincangan kita pada hari ini dengan satu hadis yang merupakan asas, merupakan dasar kepada perbincangan kita pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang dirakamkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini disebut sebagai hadis yang hasanun sahih. Di mana ia merupakan hadis yang sentiasa dibacakan kepada kita. Nabi SAW berpesan kepada kita: ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada.
Dan ikutilah setiap perbuatan yang jahat dengan kebaikan, kerana kebaikan itu akan membersihkan, akan menghilangkan kejahatan yang telah kamu lakukan. Dan berakhlaklah, bergaullah, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak-akhlak yang baik. Di mana dalam hadis ini terdapat 3 pusingan. Di mana pusingan yang pertama, hadis ini menjelaskan hubungan hak di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta dia. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan kemudian pusingan yang kedua ialah hak seorang manusia dengan diri dia, dengan dirinya sendiri. Mana setiap kali dia melakukan kesalahan, hendaklah dibersihkan kesalahan itu, hendaklah dimurnikan kesalahan itu dengan melakukan kebaikan. Apa juga kebaikan? Dan kemudian pusingan yang ketiga ialah hak seorang manusia dengan seorang manusia yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita melakukan kebaikan. Maka hadis ini, dalam hadis ini ada 3 pusingan, 3 perkara yang penting. Yang pertama, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiganya, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara definisi takwa ini ialah kita menjadikan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, wujud suatu jurang, suatu jarak yang menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dianggap sebagai takwa. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ali rahimahullah radhiyallahu taala anhu, definisi takwa ini apa ialah takut kepada al-jali. Dalam bahasa Melayunya ini, kalau kita sebut takut, kita lari. Jadi al-khaufu minal jali. Takut ini bukan maksudnya kita lari, tetapi sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufu minal jali wal 'amalu bit tanzil. Wal 'amalu bit tanzil. Dan di antara definisi takwa juga ialah kita beramal dengan apa yang dirakamkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dan kita mempersiapkan diri kita untuk hari perjalanan kita yang begitu jauh, iaitu hari kiamat nanti. Ini definisi takwa seperti mana yang disebut oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga takwa ini merupakan suatu wasiat yang begitu penting, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala merakamkan ia merupakan suatu wasiat yang berkekalan, sama ada untuk orang yang terdahulu ataupun orang yang datang kemudian. Dan takwa ini ialah kita menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunt, di mana sahaja kamu berada. Sama ada pada waktu itu kita berada di hadapan mata manusia, di mana kebiasaan kita bila mana kita berada di hadapan mata manusia, kita akan berada dalam keadaan takwa. Tapi bila mana tidak ada orang melihat kita, maka takwa itu hilang. Tidak, ini tidak dinamakan takwa. Takwa ini di mana sahaja kita berada, manusia melihat ataupun tidak, sirran wa alaniyatan, ada mata yang melihat ataupun tidak, kita akan sentiasa memastikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan. Ada orang yang bertakwa ketika mana dia kaya, tetapi bila mana dia miskin, ketakwaannya itu sudah mula hilang. Mungkin dia mempertikaikan nasib dia, ataupun merasa tidak puas hati dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ada orang yang bertakwa ketika mana dia gembira, bila mana dia tersepit, bila mana dia sedih, bila mana dia berada dalam keadaan gundah, takwa dia hilang. Ada orang boleh bertakwa ketika mana dia tenang, tetapi bila mana dia marah, takwanya hilang. Ada orang tenang dalam keadaan biasa, dia boleh bertakwa, tapi bila mana dia dizalimi, dia dikhianati, dia dilakukan dengan perbuatan yang tidak baik, takwanya itu hilang. Ada orang yang takwa bila mana dia berada, maknanya dia orang biasa, tetapi bila mana boleh kekuasaan, bila mana dia boleh kekuatan menjadi hakim dan seumpamanya, takwanya itu sudah mula hilang. Maka oleh kerana itu hadis ini menceritakan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Haitsuma kunt, di mana sahaja kamu berada. Nah.
والإنسان بطبيعته لابد أن يخطئ، لابد أن يرتكب الذنب مهما كان مجتهدا، لابد أن يرتكب ذنب، سواء كان هذا الذنب بعمل الجوارح الخارجة أو كان هذا الذنب بسبب القلب، يعني رياء أو كبر أو حسد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ إذا أنت أصبت السيئة، الذنب يسمى سيئة، قال واتبع السيئة الحسنة، يعني لابد أن تتوب من الذنب وتحاول أن تمحو الذنب بحسنة من الحسنات. واتبع السيئة الحسنة بسرعة، واتبع، لا تجعل السيئة تترك أثر في قلبك، لأنك إذا لم تستعجل في محوها ستتغلغل في قلبك وتمد الجذور وتنبت وتصنع أوراق وثمار وتبقى شجرة خبيثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتبع السيئة الحسنة تمحوها. لا يقف الإنسان فقط يبقى يبكي أو يندب، أو لابد أن يسارع بالخيرات. وأخيرا قال وخالق الناس بخلق حسن. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام هو خلق. ولهذا ابن القيم